Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, ini kita akan mulakan kelas online di mana cikgu akan bagikan link video dan kamu cuba buka dan cuba faham dan kemudian kamu cuba selesaikan soalan yang cikgu berikan. Okay, so ini kita nak pergi pada bahagian penyelesaian masalah linear. So sub topik ni dia ada dalam bab 6 tingkatan 1 lah. Dan kalau dalam soalan peperiksaan mungkin dalam PT3 peperiksaan akhir tahun dia akan tanya juga dalam bahagian kertas matematik bahagian C dan markahnya biasanya dalam satu markah macam tu lah. Okay, so kita pergi pada contoh yang pertama. Okay, soalannya selesaikan persamaan linear. Okay, 4 kurungan 2 tolak X tutup kurungan sama dengan 5. Okay, soalan ini minta kita selesaikan persamaan ini ya. Okay, bila soalan ini sebut selesaikan, maksudnya di sini kita kena tentukan nilai X. Kita kena cari nilai X. Itu key untuk jawab soalan ini. Maksudnya kamu semua kena cari nilai X. Okay, so langkah-langkah dia adalah yang pertama sekali kamu kena salin dulu persamaan daripada soalan yang diberi. So 4 okay, kurungan 2 tolak X tutup kurungan sama dengan 5. Okay, bagaimana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan persamaan diberi dalam bentuk kurungan ini, persamaan linear. Okay, first, yang pertama, okay, kita kembangkan dahulu. Maksudnya, okay, kita darablah yang di luar kurungan ini dengan dalam bahagian kurungan ini. Okay, so yang pertama, 4 kita darabkan. Ni darab kurungan ni maksudnya kita kena darabkan. Jadi 4 darab dengan 2, kita akan dapatlah 8. Okay, kemudian 4 kita darabkan dengan negatif X. So 4 darab negatif X. So kita akan dapat negatif 4X. Kadang-kadang kamu semua selalu confuse. Kan, 4 darab negatif X, kamu akan letak 4X. Sebenarnya dia ada negatif kat sini. So dia akan jadi negatif 4X. Okay, salin semula yang ini sama dengan 5. Tu kaedah dia. Okay, kemudian konsep kalau untuk kita selesaikan, untuk kita tentukan nilai X ni, biasanya kita kena susun Okay, biasanya kalau cikgu akan susun yang ada X, ni. Okay, cikgu akan letakkan di sebelah kiri. Manakala nombor sahaja cikgu akan letakkan di sebelah kanan. Okay, ini sebelah kiri ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Okay, jadi nombor cikgu akan letakkan di sebelah kanan. Yang ada X cikgu akan letakkan di sebelah kiri. Tak kisahlah X ke Y ke Z ke. Okay, kemudian macam cikgu sebutkan tadi, okay, yang ada nombor cikgu akan pindahkan ke sebelah kanan. Ni maksud cikgu. So 8 ni kita akan pindahkan ke sebelah kanan. So dia akan jadi, sebelum tu kita salin semula. Yang ini kita akan salin semula. Negatif 4X, salin je. Okay, kemudian okay, 8 ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Bila pindah sebelah kanan, okay, kena ingat tanda berubah. Ni positif kan. Dia tak tulis tapi kita tahu ini adalah positif. So positif pindah ke kanan, dia akan berubah jadi negatif. So 5 salin semula, 8 pindah, positif 8 pindah ke kanan akan jadi negatif 8. Tu maksud cikgu. Kemudian yang ini kita salin semula, negatif 4X. So 5 tolak 8, kita akan dapat negatif 3. Mesti letak negatif. Kadang-kadang kamu semua selalu letak 5 tolak 8 dapat 3. So ini salah Yang betul adalah negatif 3. Tu yang betul. Okay, kemudian apa yang kamu kena selesaikan kat sini adalah sini ada negatif 4X sama dengan negatif 3. Okay, kalau keadaan yang betul, okay, bagaimana kita nak selesaikan ini? Bagaimana kita nak dapatkan nilai X ini? Okay, kita kena hilangkan perkali kat depan ni. Sebab dia ada negatif 4 kan. Negatif 4 ni kita kena hilangkan. Maksudnya di sini kita kena bahagikan dengan dirinya sendiri, kiri dan juga sebelah kanan. So saya akan bahagikan
dengan negatif 4 keseluruhan kiri dan juga kanan. So cikgu akan bahagikan negatif 4x bahagikan dengan negatif 4 untuk sebelah kiri. Sebelah kanan pun cikgu akan bahagikan juga negatif 3 kan, salin semula. Kemudian kita bahagikan juga dengan negatif 4. Tu maksud cikgu. Okey, sebab ada antara kamu ni dia selalu confuse. Dia bahagikan dengan sebelah sini sahaja. Dia bahagikan sebelah kiri sahaja dengan negatif 4. Sebelah kanan ni dia tak bahagikan. So salah Dia kena bahagikan kiri dengan kanan negatif 4. So ini kita boleh potong. So sini akan tinggal X sahaja. So negatif 3 bahagi dengan negatif 4. So negatif bahagi negatif kita akan dapat positif 3/4. Okay, 3/4 ni kalau kamu tekan guna kalkulator, kamu akan dapat nilainya dalam bentuk perpuluhan. Kalau kamu dapat nilainya dalam bentuk perpuluhan, saranan cikgu lebih baik kamu salin saja bentuk asalnya, iaitu 3/4. Ataupun kalau kamu dah tertulis dalam bentuk perpuluhan, okay, so kamu akan dapat jawapannya 0.75 pun cikgu akan terima. Dua-dua ini cikgu akan terimalah. Tapi sebaik-baiknya kamu tulis saja dalam bentuk pecahan. Okey. So ini adalah untuk contoh yang pertama. Okey, sekarang kita pergi pada contoh yang kedua. Sama juga soalan minta selesaikan persamaan linear. Maksudnya kita kena cari nilai X. Sebab dalam ni dia bagi X kan. So kita kena cari nilai X lah. Okay, so kalau kamu lihat soalan ini, X tambah 5/7 sama dengan X tolak 1. Ini biasanya kalau kamu jumpa soalan ni, kamu dah risau. Sebab apa? Sebab dia bagi dalam bentuk pecahan. Ni ada per lagi, per 7. Kamu dah risau sebab susah kan. Kamu akan rasa susah. Okay, sebenarnya soalan ini taklah susah sangat. Okay, kenapa cikgu cakap tak susah? Sebab kamu kena ingat kat sini, bila mana, okay, kalau diberikan kepada kamu dalam bentuk pecahan seperti ini, di bawah ni ada per 7. Okay, sebenarnya keadaannya kita pindahkan saja 7 ini, kita pindahkan ke sebelah kanan. Dia akan jadi darab. Okay, contohnya cikgu akan salin semula soalan dia. Okay, X tambah 5/7 sama dengan X tolak 1. Okay, apa maksud cikgu bila cikgu kata pindahkan 7 ini ke sebelah kanan? Okay, pindahkan ke sebelah kanan. Okay, dia akan jadi, yang ini salin semula, X tambah 5. 7 dah tak ada sebab kita dah 7 ni kita dah pindahkan ke sebelah kanan. Dia akan jadi salin semula kat sini 7. Okay, bila pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi darab. Kita naikkan ke sebelah kanan, dia akan jadi darab. Kita letak saja kurungan X tolak 1. Ataupun kamu nak letak 7 darab X tolak 1. Ni pun boleh. Tapi kalau kamu dah mahir, sebenarnya kita hanya letakkan saja 7 kurungan X tolak 1, tutup balik kurungan. Ini maksudnya pendaraban lah. Tu maksud cikgu. Okay, kemudian salin semula X tambah 5. So yang ini bila ada kurungan, kamu kena kembangkan dia. So 7 ni akan darabkan dengan semua nilai yang ada dalam kurungan ni. So 7 darab dengan X dan 7 darab dengan negatif 1. So 7, okay, 7, okay, jangan lupa tulis darab kat sini. 7 darab X. So 7 darab X, kamu akan dapat 7X. So tulis kat sini 7X. Tu maksudnya. Okay, 7 darab dengan negatif 1. So 7 darab negatif 1. Okay, ingat ini positif. Positif dengan negatif, bila pendaraban kita akan dapat negatif. Kalau positif darab dengan positif, kita akan dapat positif.
Kalau negatif, darab dengan negatif, kita akan dapat positif. So, kalau positif 7 darab dengan negatif 1, kita akan dapat negatif 7. So, kat sini kita akan letak negatif 7. Kemudian, kita dah kembangkan, kemudian kita susun semula. Yang mana kalau X cikgu letakkan di sebelah kiri, nombor cikgu letakkan di sebelah kanan. Ini maksudnya kamu kena pindah. Bila pindah, pastikan tanda kena betul. Bila berlaku perpindahan nombor ataupun X, tandanya akan berubah. Contoh dalam kes ini 7X. 7X ni cikgu akan pindahkan ke sebelah kiri. So dia adalah positif sebab dia tak bagi depan ni apa-apa simbol tanda. So kita tahulah ia adalah positif. So bila pindah sebelah kiri, saya semula. Bila pindah sebelah kiri, 7X ini pindah sebelah kiri, dia akan jadi negatif 7X. So kat sini yang tinggal adalah negatif 7. Saya pindahkan pula positif 5 ini ke sebelah kanan. So positif 5 pindah sebelah kanan, dia akan jadi negatif. Tanda berubah. So negatif 5. Tu maksud cikgu. Kemudian kita selesaikan. So X tolak 7X. Dapat berapa kelas? Dia konsep dia sama macam 1 tolak 7. Kamu akan dapat negatif 1 tolak 7 dapat negatif 6. So saya letaklah sini X, sini X, sini X. So X tolak 7X dapat negatif 6X. So tulis saja negatif 6X. Negatif 7 tolak 5. Ini kalau kamu tak tahu sangat lah, nak guna manual, cara manual, tekanlah kalkulator. Negatif 7 tolak 5 dapat negatif 12. Kemudian sama juga macam contoh yang pertama tadi, kita nak kan perkali, kita tak nak perkali di depan ini ada nilai yang lebih daripada 1 lah, ataupun kita nak X sahaja kat sini sebelah kiri. So bagaimana negatif 6 ini kita kena bahagikan dengan dirinya sendiri. So bila kita kena bahagikan dengan negatif 6, kiri dan kanan juga kita kena bahagikan dengan negatif 6. Bahagikan kiri dengan kanan negatif 6. So bahagikan negatif 6X. Bahagikan dengan negatif 6 untuk sebelah kiri. Sebelah kanan pun kita akan bahagikan juga dengan negatif 6. Jangan lupa, kiri kanan wajib bahagikan dengan negatif 6. So ini kita boleh potong. So yang tinggal adalah X. Yang kita nak X sahaja. So negatif 12 bagi dengan negatif 6, kamu akan dapat berapa kelas? Kamu akan dapat positif 2. Sebab apa? Negatif bagi dengan negatif, kamu akan dapat positif. 12 bagi 6, kamu akan dapat 2. So X kamu nilainya adalah 2. Saya ulang sekali lagi. Negatif 12 bagi dengan negatif 6. Negatif kamu akan dapat positif. Sebab negatif bagi dengan negatif dapat positif. 12 bagi dengan 6, kamu akan dapat 2. So jawapan akhir kamu, nilai X kamu adalah positif 2. So inilah jawapan akhir kamu bagi soalan contoh 2 ini. So cikgu harap kamu boleh cubalah untuk selesaikan soalan yang cikgu berikan berdasarkan video yang cikgu bagi ini. Kalau ada apa-apa, kamu boleh PM cikgu personal.